Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah dengan limpah kurnia taufik hidayah diperkenankan kita pada hari ini untuk menyambung dalam pelajaran manasik haji dan umrah kita. Dan selawat dan salam atas dengan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan itu menyambung kita dalam pelajaran bab yang ke-6. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, pada pelajaran yang lepas kita telah pun membicarakan daripada perkara-perkara yang dilarang dalam bermasa ihram. Dan dikatakan ihram tu ialah apabila kita sudah jatuh niat, maupun niat haji ataupun niat umrah. Dan dalam perkara yang dilarang itu, kita daripada saat jatuh niat sampailah kita bertahallul, yang dimana akan kita bicarakan kemudian. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, ada 8 perkara yang dilarang sepanjang masa kita dalam ihram. Perkara yang pertama yang telah kita sebutkan, pakaian. Orang lelaki dia tak boleh memakai pakaian yang berjahit. Yang dimasukkan berjahit, baju, seluar, singlet, ini semua tak boleh. Masuklah seluar dalam pun tak boleh. Jadi yang dia hanya boleh pakai 2 kain yang tak berjahit, tapi masuk tak berjahit itu ialah bukan dia bercantum. 2 hujung bukan dia bercantum. Kalau sekiranya 2 hujung ni dicantumkan, ini maknanya dia berjahit dan tak bolehlah kita duduk di tengah-tengahnya. Tapi kalau sekiranya kain ihram kita tu dijahit di hujung dia, sekadar untuk mengelakkan daripada dia punya benang dia tercabut, itu harus hukumnya. Dan keduanya, orang lelaki dalam masalah pakaian tak boleh pakai songkok, tak boleh pakai serban, tak boleh memakai pakaian khusus untuk kepala. Kalau dia angkat beg atas kepala, itu harus, tak apa. Dan apabila dia pakai kasut, dia boleh pakai kasut asal saja nampak dia punya jari kaki dan juga tumitnya. Ini yang mesti dinampakkan. Jadi kalau walaupun kasut itu berjahit, sandal tak menjadi masalah, boleh. Jadi itu masalah orang lelaki. Orang perempuan dalam masalah pakaian, dia wajib pakai penutup aurat. Hanya 2 perkara yang dilarang. Dia tak boleh pakai menutup muka dan tak boleh bersarung tangan. Itulah untuk orang perempuan. Dan kedua-dua lelaki dan perempuan tak boleh memakai wangi-wangian, dan tak boleh lelaki dan perempuan memakai minyak di rambut, dan orang lelaki tak boleh pakai minyak di janggut. Orang perempuan tak boleh janggut. Jadi itu untuk orang lelaki lah dia. Jadi orang lelaki dan perempuan tak boleh pakai minyak di kepala. Ada di rambut. Ada pun kalau minyak kita, minyak angin nak gosok kepala kita pening, ataupun kita nak pakai minyak nak urutkan tangan kita, kaki kita, itu harus. Dan demikian pula dilarang lelaki dan perempuan memotong kuku dan memotong rambut. Jadi kalau sekiranya dia mandi, rambut dia jatuh, kalaulah rambut itu jatuh kerana perbuatan dia yang menggosok-gosok ataupun perbuatan dia menggaruk-garuk kepala dia, itu menjadikan dia kena bayar denda. 1 helai rambut, 1 fidyah. Fidyah itu maknanya 1 cupang makanan orang miskin. Itu mungkin dalam 1 kilogram beras cukuplah. 2 helai rambut, 2 fidyah. Kalau 3 helai rambut atau lebih, maka semua itu cukup dengan 1 dam, iaitu 1 ekor kambing disembelih dan beri makan kepada orang fakir miskin Mekah. Itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan, 4 perkara yang telah kita sebut tentang larangannya. Dan pada hari ini menyambung kita di muka surat 93, iaitu larangan yang kelima, melangsungkan pernikahan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yankihul muhrimu wa la yunkahu wa la yakhtubu. Tidak boleh seorang muhrim bernikah atau dinikahkan, dan tidak boleh meminang. Jadi makna seorang muhrim tak boleh bernikah, maknanya dia tak boleh jadi pengantin lelaki. Dia tak boleh bernikah. Tak boleh dinikahkan, maknanya dia tak boleh jadi pengantin perempuan. Dan yang menikahkan pun tak boleh, iaitu adalah seorang wali yang menikahkan. Dan tak boleh meminang. Jadi kalau dalam perkara ini, 3 orang ini, pengantin lelaki atau pengantin perempuan, ataupun yang menikahkan, iaitu walinya, salah satu ini kalau dia dalam ihram, tak sah nikah itu. Berat ni.
Tak sah nikah. Jadi kalau sekira nikah tak sah punya anak macam mana? Jadi nak kata luar nikah berat sangat. Tapi macam itulah hukumnya. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kalau orang yang dalam ihram tak boleh dia bernikah, iaitu pengantin dia tak boleh jadi pengantin lelaki, tak boleh dinikahkan, dia tak boleh jadi pengantin perempuan, dan tak boleh pula dia pun menjadi wali untuk menikahkan anak dia atau adik dia itu. Memanglah kalau sekira orang ni kalau dia nak menikah semua nak cepat. Dah jatuh cinta, nak cepat semua, nak kelang kabut, nak bernikah. Nanti dah habis nikah, kelang kabut pula nak bercerai. Maaf tuan-tuan dan puan-puan, sebab tu kita sini jangan masalah nikah ni jadi perkara begitu. Orang kata kelang kabut. Tetapi Ustaz, kita dalam ihram ni takkanlah kita nak menikah pula. Siapa tahu dah jatuh cinta, tengok muka dia, dah lain macam hati. Kalau macam tu sabarlah dulu, biar sampai habis selesai haji, barulah boleh menikah. Cuma di sini kalau sekiranya kita lihat, memanglah perkara ni takkanlah orang nak buat macam tu Ustaz. Tapi sebenarnya dia ada sangkut pautnya lebih lagi. Kalau kita yang kerjakan haji atau umrah dan kita tak selesai rukun haji dan umrah tu, tak selesai lagi, kita belum dapat tahallul yang sempurna, tahallul yang kedua. Apa tahallul kedua itu kita bincang kemudian. Pokoknya kita belum selesai lagi, kita masih dalam pantalaran ihram, kita tak boleh menikahkan, tak boleh terima nikah, balik kita pula jadi pengantin lelaki. Alamak, macam mana tak sah nikah ni? Atau kita jadi pengantin perempuan, atau kita pula menikahkan anak gadis kita. Jadi kita masih dalam ihram, dan kita tak sedar yang kita masih dalam ihram. Kerana kejahilan kita pun tak tahu kita dah buat silap dalam tawaf dia atau dalam sa'inya. Jadi tak sempurnalah tawaf sa'i kita tu umpamanya. Dan dengan itu tak sahlah haji kita, masih tergantung lagi, dan kita masih dalam pantalaran ihram. Kita balik, kita pun jadi wali pula, anak kita pun nak bernikah. Jadi sebab tu dalam perkara ini berat. Jadi dengan itu kita jangan ambil ringan bila kita mempelajari bab haji umrah ni. Kenalah belajar dengan betul supaya kita tahu yang kita buat itu sah ataupun tidak. Jadi itulah dia masalah tuan-tuan dan puan-puan. Bernikah itu dilarang dalam masa kita mengerjakan atau dalam masa ihram. Adapun kalau kita nak meminang itu perkara yang tidak sangkut paut dengan rukun nikah. Jadi meminang itu makruh kalau salah seorang daripadanya tiga tadi itu dalam keadaan ihram, baik yang pengantin lelaki ataupun juru nikahnya ataupun yang pergi meminang itu. Ya tuan-tuan dan puan-puan, kenapa pula dilarang menikah ni dalam masa ihram? Kerana tujuan nikah ialah untuk menghalalkan pergaulan seks, sedangkan ihram adalah ibadat menyucikan diri dari hawa nafsu. Maka berlakulah penentangan konsep nikah dengan konsep ihram. Maka dengan sebab itu tidak sah pernikahan tersebut. Tetapi ini adalah merupakan pendapat ulama-ulama yang ramailah ya. Sebab dalam masalah ini ada khilaf. Dalam pendapat Imam Ahmad, Syafi'i, Maliki dan banyak ahli ulama, mereka mengatakan itulah hukumnya. Tetapi pada pendapat Imam Hanafi harus nikah. Cuma yang dia tak boleh ialah dia tak boleh bercampur bergaul suami isteri. Itu yang tak boleh.